Bersua kembali, kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang kaum wanita dari darjat terendah di India suatu ketika dahulu. Mereka bukan sahaja terendah tetapi tidak tersenarai dalam kasta. Inilah kaum Dalit India yang suatu ketika dahulu tidak dibenarkan menutup bahagian dada mereka. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan serba sedikit tentang Dalit atau paria dalam sistem kasta di India, merujuk kepada seseorang yang biasanya diharamkan untuk disentuh. Mereka juga merupakan orang yang tidak memiliki warna. Warna merujuk kepada keyakinan Hindu bahawa manusia pada umumnya diciptakan daripada bahagian-bahagian tubuh berbeza-beza daripada Dewa Purusha. Disebabkan tidak memiliki warna, maka mereka tidak tersenarai di dalam sistem kasta di India suatu ketika dahulu. Ini kerana mereka bukanlah diciptakan daripada bahagian-bahagian tubuh yang saya nyatakan tadi. Kaum Dalit berada di luar sistem warna dan secara sejarahnya telah dilarang untuk melakukan pekerjaan kecuali pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Mereka juga dikenal sebagai kaum tidak berkasta. Pekerjaan mereka hanyalah sebagai petani-petani miskin dan para buruh yang tidak bertanah, pemungut-pemungut sampah dan juga pekerja-pekerja jalanan serta pencuci pakaian golongan atasan. Semasa era pemerintahan kolonial British di India yang dikenali sebagai British India, negeri-negeri di India ketika itu telah dipecahkan kepada beberapa wilayah berbeza yang diperintah oleh keluarga diraja di bawah naungan British. Salah satu wilayah yang ada adalah kerajaan Travancore, di mana kerajaan ini terletak di bahagian selatan India atau lebih tepat sekali di Kerala. Sekarang ianya lebih dikenali sebagai Tamil Nadu. Amalan sistem kasta yang kuat dalam mengasingkan kedudukan dan darjat masyarakat ketika itu telah membuatkan kerajaan Travancore memperkenalkan satu undang-undang penting bagi semua wanita mereka. Semua wanita yang berada dalam kedudukan kasta rendah tidak dibenarkan menutup dada mereka sebagai tanda hormat mereka kepada golongan yang dikatakan lebih mulia. Disebabkan itulah peristiwa ini menjadi antara sejarah hitam masyarakat India yang agak kontroversi untuk dibincangkan. Sistem kasta di Travancore ketika itu meletakkan golongan Brahmin di kedudukan teratas, sementara kumpulan pemerintah Travancore di kedudukan kedua. Kedua-dua kelompok ini diberikan kebebasan penuh mendapat kekebalan dalam kes-kes jenayah dan diberikan faedah-faedah khas seperti pusat agama sendiri, selain tidak dibenarkan disentuh golongan kasta lebih bawah bagi menjaga kedudukan mereka. Di bawah dua kelompok ini adalah golongan Nair yang bertindak sebagai pegawai kerajaan, tentera, peniaga dan pakar dalam bidang tertentu. Nair diberikan kedudukan yang baik, namun masih tidak dibenarkan menentang atau melawan Brahmin dan kelompok pemerintah. Mereka hanya dibenarkan bekerja dan mentadbir dalam lingkungan kuasa mereka. Kelompok terbawah sekali membentuk majoriti masyarakat Travancore dibentuk daripada kumpulan Ishava, Nadar, Mukrva, Paraya serta beberapa lagi kumpulan. Mereka ini merupakan golongan tertindas, sehingga kan mana-mana individu yang sengaja menyentuh kumpulan Nair atau kelompok lebih atas dianggap layak dibunuh. Sistem ini jelas mewujudkan polarisasi ketara di antara kumpulan yang ada. Lebih malang sehinggalah abad ke-19, semua wanita beragama Hindu ditentukan corak pemakaian mereka berdasarkan kasta. Bagi membezakan kedudukan wanita berdasarkan kasta, kerajaan Travancore memperkenalkan sistem cukai di mana seseorang wanita yang datang daripada kasta rendah diwajibkan membayar cukai seandainya mereka ingin melindungi dada mereka. Mereka percaya dengan sistem mendedahkan buah dada dari golongan ini
mudah bagi masyarakat Travancore untuk mengenal pasti kedudukan seseorang wanita itu. Dalam mengawal tata cara pemakaian wanita kasta rendah, peraturan cukai diperkenalkan mewajibkan mana-mana wanita yang telah mencapai umur matang serta mula menjalani proses pembentukan buah dada, mereka perlu membayar cukai jika mereka berhasrat untuk menutup dada. Pegawai-pegawai kerajaan daripada kumpulan Nair akan pergi dari rumah ke rumah di mana ada wanita menginap. Mereka akan mengutip cukai yang akan dianggap sebagai lesen bagi wanita tersebut melindungi dadanya. Jumlah cukai pula ditentukan oleh saiz buah dada yang ingin dilindungi. Lebih besar saiznya, lebih tinggi cukai yang perlu dibayar dan semuanya akan ditentukan oleh pegawai yang datang berkunjung. Disebabkan oleh faktor kemiskinan yang membelenggu wanita berkasta rendah, kebanyakan mereka akan memilih untuk tidak mengenakan penutup dada, sebaliknya membiarkan sahaja buah dada mereka kelihatan ketika di halayak umum. Lebih malang bagi kumpulan kasta rendah, bukan saja wanita dikenakan cukai sedemikian. Lelaki berkasta rendah juga akan dikenakan cukai hampir serupa, di mana kaum lelaki akan dikenakan cukai sekiranya mereka mahu menyimpan rambut di kepala. Selain cukai buah dada dan cukai rambut, cukai pondok kediaman dan cukai ke atas harta warisan juga dikenakan pemerintah Travancore. Melihat kepada penindasan yang sebegini rupa, perumpamaan yang mampu saya ungkapkan ialah mereka seolah-olah sudah jatuh di timpa tangga. Bagi golongan kasta rendah yang tidak bernasib baik, selain daripada cukai yang menekan, mereka juga akan diwajibkan berkhidmat untuk kerajaan tanpa bayaran. Mereka akan dipaksa menjadi buruh kasar di kawasan seperti pusat pentadbiran kerajaan, kuil atau kediaman individu bangsawan. Ekoran daripada tidak tahan dengan penindasan yang sedemikian, terdapat segelintir daripada mereka berani bertindak. Mereka telah mengeluarkan diri daripada sistem tersebut dengan meninggalkan agama Hindu. Mereka seterusnya memeluk agama Islam ataupun agama Kristian. Walau bagaimanapun, persepsi masyarakat Travancore ketika itu melihat tindakan itu sebagai sesuatu yang sangat hina. Ini membuatkan ramai yang tidak berani untuk melakukannya. Walaupun begitu, kuasa kolonial British mula memberikan sokongan kepada wanita-wanita Travancore yang menerima ajaran Kristian. Mereka mendesak kerajaan Travancore untuk membenarkan wanita Kristian menutup dada mereka dengan syarat tertentu. Wanita Kristian dibenarkan untuk menutupi dada dengan kain, tetapi tidak dibenarkan meniru gaya pemakaian yang diamalkan kumpulan kasta tinggi. Hasil kompromi ini, semakin ramai wanita berkasta rendah, baik yang beragama Kristian maupun Hindu, mula memberanikan diri bersuara. Mereka ingin memastikan larangan penutupan dada di kalangan wanita ditarik balik. Pemerintah Travancore mengalah. Mereka membenarkan wanita di sana menutup dada dengan sejenis kain khas, tidak melindungi bahu bagi mengekalkan perbezaan darjat antara wanita berkasta tinggi dan rendah. Selepas beberapa insiden pergaduhan melibatkan golongan wanita berkasta tinggi yang cuba membogelkan wanita berkasta rendah, Mahkamah Travancore akhirnya mengeluarkan keputusan penghakiman pada tahun 1823. Mahkamah telah membenarkan kesemua wanita di Travancore yang kini sudah memeluk agama Kristian memakai penutup dada. Perubahan ini menjadi titik tolak kepada revolusi perubahan yang berlaku di Travancore, dan sehingga kini majoriti masyarakat Kristian di negara tersebut terus menetap di bahagian selatan tanah besar India. Selepas penjajahan British sedikit sebanyak membantu orang Dalit keluar daripada tekanan sistem ini.
wujud gerakan untuk membantu mereka menjadi lebih berdikari dalam sistem sosial masyarakat mereka. Sedikit sebanyak, masyarakat Dalit berjaya keluar daripada kepompong yang membelenggu mereka sehingga berjaya menjadi komuniti yang disegani. Bagaimanapun, stigma terhadap orang Dalit masih menghantui India. Walaupun mempunyai jumlah populasi yang amat signifikan dalam populasi keseluruhan negara tersebut, dengan lebih 16% atau 300 juta individu Dalit hidup di India, mereka tetap berdepan ancaman sistem kasta yang seakan mahu menjadikan mereka mangsa, hamba atau kedua-duanya.